Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan 10 prinsip keselamatan. Pada malam ini saya akan sambung perkara yang kelima, Al-Mujibul Khamis, yakni prinsip yang kelima. Al-Firar minal fitan, lari daripada fitnah-fitnah. Ini prinsip keselamatan yang kelima, iaitu Al-Firaru minal fitan, lari daripada fitnah. Terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada perbincangan ini, bila disebut fitnah, secara umumnya ulama bahagi fitnah ni pada dua bahagian. Satunya fitnah diri sendiri, fitnah yang melibatkan kelemahan diri kita dan juga kesilapan diri kita sendiri. Yang kedua, fitnah yang melibatkan faktor luar daripada diri kita. Boleh jadi isteri, anak, jiran, harta, keluarga dan sebagainya. Itu semua merupakan fitnah-fitnah. Jadi perkara tu kita tidak boleh lari, tidak boleh elakkan diri. Oleh kerana fitnah isteri, maka kita pun mengelakkan diri daripada isteri. Dia bukan itu maksudnya. Sekarang ini perbincangan ini bagaimana kita nak urus persekitaran kita. Kita nak urus diri kita dan nak urus persekitaran kita supaya semua itu dia menjadi pembantu untuk kebaikan kita, bukan menjadi fitnah untuk keburukan kita, tidak. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab kita tak boleh elak daripada berada bersama orang lain. Kita tidak boleh elak. Sebab manusia ni masyarakat yang bersosial. Dia hidup bersama. Dia tidak hidup bersendirian. Jadi, nak elak daripada fitnah, macam mana nak buat? Di sini dia melibatkan pengurusan diri mengikut agama kita. Baik. Cuba tengok muka surat 59 itu teks asal dia. Ana baca dulu. Innal firar minal fitan wal ibti'ada anha wa ighlaq al abwab dunha manjatun lil 'abdi fid dunya wa yawm al qiyamah wa salamatun li dinihi wa dunyah wa qad dallat ala dhalika nususun 'adidah minha ma taqaddama fi hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu an indama qala Ya Rasulullah, man najah? Qala sallallahu alaihi wasallam, amlik alayka lisanak wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik. Setakat tu dulu, cuba tengok terjemah di bahagian belakang tu, muka surat sebelah tu, muka surat 60 tu. Prinsip yang kelima, lari dari fitnah. Lari di sini ni kalau dari segi huraian dia lah. Sebab kalimah firar ni makna digunakan dalam hadis kalimah ni lah juga. Sebab tu terjemahannya menghindarkan diri daripada fitnah. Sebab tak boleh lari daripada fitnah ni. Sebab yang menimbulkan fitnah pada diri kita ni sesuatu yang berada di samping kita. Jadi lari itu maksudnya mengelakkan diri. Sesungguhnya melarikan diri daripada fitnah ataupun mengelakkan diri daripada fitnah, menjauhkan diri daripada fitnah, menutup segala pintu berkaitan dengan fitnah adalah keselamatan bagi seseorang hamba di dunia, di hari akhirat. Maknanya di sini dia menyatakan kena ada usaha untuk kita mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam fitnah. Di sini isu usaha mengelakkan diri. Banyak nas, yakni dalil yang telah menunjukkan kepada perkara ini, yakni kepada perkara yang
menjadi tajuk ni, mengelakkan diri daripada fitnah. Itu banyak sangat dalil, arahan daripada Nabi, arahan daripada Quran sendiri, supaya kita menjauhi fitnah, mengelakkan diri daripada fitnah. Antara dalilnya, apa yang telah disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ketika mana beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah faktor yang boleh menjamin keselamatan kita? Untuk menjamin kita ni selamat dunia dan akhirat, apa ni perkara yang perlu kita buat? Maka Nabi SAW bersabda, kawalah lidah engkau. Mana jaga lidah ni. Dan berkait dengan jaga lidah ni memang banyaklah hadis. Ada satu hadis apa Nabi pegang lidah dia. Nabi pegang lidah, Nabi pun isyarat, inilah, ni punca manusia rasa. Punca manusia dapat banyak dosa. Sebab itulah ana terjemah hadis-hadis yang menyebutkan kita lidah, kita sebut dalam konteks sekarang maknanya komunikasi. Sebab komunikasi sekarang ni dia berlaku kadang-kadang bukan dalam bentuk lisani, tapi dalam bentuk kita kata alam maya. Menggunakan telefon bimbit, telefon kita kata handset, kita smartphone dan sebagainya. Mana proses penyebaran maklumat itu diambil oleh alat-alat moden. Dan kesan dia lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi maknanya seseorang itu kalau nak dapat pahala pun lebih cepat, lebih banyak. Dan kalau nak dapat dosa pun lebih cepat dan lebih banyak juga. Di sinilah perlu kebijaksanaan. Hak Nabi sebut al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang cerdik, orang yang bijaksana, dia boleh kawal diri dia. Bila dia buat sesuatu, dia akan fikir dulu selamat atau tidak, ada kebaikan atau tidak di hari akhirat. Itulah orang yang bijaksana. Jadi hadis tu sebenarnya sangat terpakailah untuk kita di zaman moden ini. Sebab apa? Sebab kehidupan kita lah ni tidak sama dengan kehidupan umat dulu. Tak sama, dia lain. Lebih mencabar lagi. Biarlah terasa luas bagimu rumahmu. Dia ada maksud dia lah tu. Terjemahannya begitu. Dan hendaklah kamu menangisi dosa-dosa yang dilakukan. Jadi nak menangisi kerana mengingat dosa yang dilakukan ni, ni dia melalui proses lain dulu. Nak sampai situ, dia ada proses dia lah. Nak boleh menangis tentang dosa ni, dia akan timbul kesedaran, keinsafan, bertaubat, barulah menangis. Tak apalah. Di sini ada sedikit huraian tentang hadis ini. Cuma ni mungkin ana ubah sekilas terjemahan ni. Kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, biarlah terasa luas bagimu rumahmu. Sebab hak kata lidah tu, waktu biasa dah kita dengar tu, jaga lidah. Lidah ni punca kerosakan manusia kalau tak jaga. Tapi kalau jaga, dialah juga punca kepada kebaikannya. Hak tu hak biasa dah kita sebut. Dan sebelum ni pun ada dah. Jadi kita ambil ayat kedua. Nabi kata biarlah terasa luas bagimu rumahmu. Mana di rumah kita berasa lega. Berasa senang hati. Itu maksud dia. Jadi maksud Nabi kata biarlah terasa luas bagimu rumahmu. Maknanya, ni ana ubah sikit terjemahan ni. Daripada Arab dia tu. Hendaklah seseorang itu lebih berminat untuk tetap berada di rumahnya. Perasaan berada di rumah tu lebih banyak, lebih tinggi. Mana kalau boleh tak mahu berada di luar rumah tu. Dia ada perasaan itu. Sebab kalau di luar ni banyak masalah. Mungkin kalau di Kelantan kita tak terasa sangat. Tapi setengah-setengah tempat tu, bila keluar tu, jadi banyak dosa. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, biasa kalau guru-guru, dia kata jangan banyak pergi ke pasar. Itu salah pantang untuk pelajar. Sebab di pasar ni macam-macam lah ada manusia tu. Dengan tak tutup auratnya, dengan bahasa kasarnya, banyak. Orang panggil punca kepada keburukan. Punca dapat dosa tu. Tu. Ni pun maksudnya begitulah. Tapi kena ingatlah hadis ni, poin yang kedua ni Nabi sebut dalam konteks suasana yang telah rosak. Dalam konteks suasana yang telah rosak. Tu.
Sebab tu dia sebut terutama, jadi penting sangat kita banyak menghabiskan masa di rumah ni, terutamanya ketika fitnah itu bergelora. Fitnah ni sudah berada dengan, kita kata, hebatlah. Kerana di dalam rumah terdapat keamanan dan keselamatan bagi seseorang. Sebab kalau dia duduk di rumah tu lebih baik dalam situasi tertentu. Bila dia keluar dari rumahnya dan bergelumang dengan kehidupan di luar, maka dia telah mendedahkan dirinya kepada kebinasaan. Tuan Abu Bos kita jemen. Bila dia berada di luar rumah ni, dia akan bergelumang dengan keadaan persekitaran tu. Macam-macam lah ada. Tambah-tambah kalau pergi jumpa sahabat ini kalau macam-macam dengan mengumpaknya. Kalau musim-musim ni lagilah dahsyat. Itu yang dimaksudkan di sini. Ni usahalah ni. Cuba bayangkan seseorang yang mana hidup dia tu, dia tak senang hidup di rumah. Dia rasa rimah duduk di rumah dia. Kalau tobik luar jumpa saya rasa lega. Di dalam suasana fitnah yang melanda, keadaan dia itu berada di luar tu tidak merupakan kebaikan pada dia. Kena duduk rumah lebih banyak. Apakah perkara itu secara mutlak begitu? Selepas ni dia bincang. Kerana itulah, cuba perhati kalimah dia guna ni, penulis ni kata, kerana itulah disyariatkan bagi seseorang Muslim untuk memperbanyakkan meminta perlindungan kepada Allah daripada fitnah. Inilah salah satu sebab kita diminta, bahkan hak ni termasuk dalam syariat, kita sentiasa berta'awudz. Berta'awudz ni makna sentiasa kata a'udzubillahi minasyaitanir. Ya Allah, tak kiralah a'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun a'udzubillah minal ghadab, tak kiralah dalam hadis sebut tu. Asalkan minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan itu. Seterusnya, muka surat 61 tu, kama sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu li ashabihi radhiyallahu anhum ta'awwadhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Apa terjemah dia? Cuba tengok sebelah tu. Sebagaimana telah diriwayatkan melalui sanad yang sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya. Nabi pernah sebut pada sahabat dia. Apa Nabi kata? Minta berlindunglah kepada Allah daripada fitnah-fitnah. Sama ada fitnah yang zahir ataupun fitnah yang tersembunyi. Sebab fitnah ni ada hak seni, tak nampak. Hak tu bahayalah. Ada setengah fitnah tu fitnah yang nyata. Tu mungkin kita boleh elak. Tapi setengah fitnah tu kita tak terasa dia sebagai fitnah. Bila berlaku selepas tu timbullah gejala yang tidak baik. Itu banyak. Ada dalam kitab moden ni dia kata fitnah gula. Rupanya gula ni fitnah juga. Kalau tak kawal kena kecil mani. Tu dia fikir fitnah juga tu. Berat tu nak jaga waktu tu tak? Sebab kita ni kalau di Kelantan ni tak, tidak sekat mulut yang mani, habis licin mani. Dengan makanan tak ada terkenal lah. Sebab tu peratus orang kena kecil mani, Kelantan paling berat. Tu fitnah juga tu. Dan fitnah itu lebih terasa bila kena penyakit. Bila kena penyakit tu doktor kata, pocik ni tak boleh makan dah barang-barang mani. Kalau boleh tak yang gula. Tu berat. Fitnah berat lagi tu. Fitnah berat lagi. Ada kapuana tu dia kata, alah pelik apa tu. Mati tak akan gula pun nak mati. Mati betul lah. Akhir sekali kerak paha dia. Sudah kerak paha 2 hari. Meninggal dunia. Dia tak boleh dia. Sebab tu kalau dalam agama kita, kalau dari segi fik, kalau doktor kata, pocik ni tak boleh makan dah bagian ni. Kalau makan risiko mati tu. Haram tu bagi kita. Ni sebab untuk kita seorang. Mengikut kaedah. Tak boleh makan dah makanan tu. Walaupun asalnya halal. Untuk kita, dalam situasi kita, situasi orang lain, itu lain lah. Dia kena beringat lah. Baik, seterusnya cuba tengok. Ni nak baca tu lah supaya lebih ringkas, supaya kita boleh lebih ringkas lagi. Seterusnya, telah berlaku di zaman ini. Maknanya, telah berlaku ni maknanya telah ada di zaman kita ni alat-alat moden. Ni puan terjemah, puan ubah lah terjemah ni supaya lebih mudah lagi kita faham. Di zaman kita, ni zaman baru, ni zaman moden, zaman milenium ni kata. Di alaf baru ni,
Banyak peralatan-peralatan moden yang ditemui. Istajadah ni maknanya penemuan-penemuan baru dalam bentuk alat-alat moden yang berkait dengan sistem perhubungan. Itu maksud dia. Orang panggil alat telekomunikasi. Tak boleh nak elok dah tu. Budak ni tahu bawa telefon ke 1,800. Dia tahu dah kalau hak murah ni tak ada dia punya aplikasi ni, aplikasi akan sakit kepala kata main budak-budak ni. Dia memang anak kena dah tu. Telefon anak hang tu lah. Budak tadika, dia buat warna jadi. Dia kata lepas ni kalau berlaku gini, pak cik buat gini, dia ajar kita pula. Kata paruk pula ni. Dia ada cara dia. Kita rumah kelih. Belum dah gitu. Dia reti banyak. Kalau lebih dia, lebih advance dia lah daripada kita. Dalam bab ni. Ni. Zamilan ni. Jadi, dengan adanya alat telekomunikasi moden itu, maka dia membawa masuk banyak fitnah dan keburukan dalam rumah kita. Jadi hak kata tadi di dalam pernyataan awal tadi duduk di rumah lebih selamat, tak dah. Tadi kan pernyataan awal kata duduk di rumah lebih selamat. Tak. Bahkan duduk di rumah lebih besar lagi dosa. Bahkan dalam bilik air pun boleh. Sebab telefon tu, satu telefon tu dia macam komputer dah tu. Orang panggil PC pocket dah tu dia tu. Itu maksud dianya. Jadi maknanya oleh kerana dengan adanya alat-alat moden yang sudah masuk ke dalam rumah seseorang, maka beserta dengan alat tu dia akan memasuk ke dalam rumah kita pelbagai jenis fitnah dan keburukan. Tu. Dia menimbulkan banyak orang panggil bebanan nafsu syahwat dan menimbulkan banyak kesan-kesan yang menyebabkan hati jadi tidak mantap. Ramai manusia telah terjerumus ke dalam pelbagai krisis yang besar disebabkan bermudah-mudah dalam penggunaan peralatan moden sehingga dia boleh masuk ke dalam laman-laman web dan program yang merosakkan dengan telefon tu. Fitnah lah ni. Kalau kita baca dalam buku-buku ni baru ni lah, perbincangan ulama. Dak ulama kita bukan kata pakar motivasi, dak ulama kita. Ngaji Quran, ngaji hadis tokoh-tokoh. Dia kata lah ni dalam internet adalah kalau dia ada anda duk tengok web Arab tu, dia kata tak ada satu alat yang paling banyak mendatangkan dosa pada manusia adalah telefon, smartphone. Ni kita bincang dalam konteks kita. Lidah ni sudah tidak berperanan mana. Dia sudah diambil alih oleh alat. Mulut tak kecek pun tak apa. Orang bisu guna telefon ni tak. Orang bisu guna telefon. Ana pun tak faham kok. Dia pakai mesin. Dia tunjuk, kalau dia nak apa, dia tunjuk gini kan. Kata hebat dia. Maknanya dia, dalam dekat ada dia bisu tu tak jadi masalah lah dengan ada smartphone. Jadi nak fitnah, nak mengumpat, nak menimbulkan sangka buruk pada orang pun, dia lebih mudah. Itu maksud dia. Tak kira lagi di segi kita kata lihat sesuatu yang tidak halal, pornografi dan sebagainya. Banyaklah perkara dia. Sebab itulah kena ingat, sini tidak disebut. Ada satu hadis Nabi sebut, seseorang yang ketika berada bersendirian, disitulah dia banyak melakukan dosa. Bila zaman kita ni lah. Dan orang yang mana depan orang molek, tapi bila duduk sore dia buat dosa sebanyak-banyaknya, bukan sekadar dia dapat dosa, Allah hapuskan pahala-pahala yang telah ada. Tu hadis riwayat sahih tu. Hadis ni dibawa oleh Dr. Halim, Dr. Salim Ibn Al-Hilali dalam buku kecil dia. Dengan status hadis yang jelas. Jadi, bila difikirkan hadis tu, kalau zaman Nabi dulu, kalau duduk sore apa dia, ya boleh buatnya. Tapi kalau zaman kita lah ni, nampak duduk sore pun. Dengan telefon lagi, dengan laptop lagi, dengan bila ada line internet tu banyak ada hadrat. Bahkan orang lah ni, manusia merosakkan pemikiran manusia dengan berada di meja tulis dia. Dengan laptop dia. Banyak kalau dia nak, kita kata nak sebar paham-paham salah. Ghazul fikri, serangan pemikiran yang berlaku. Sebab itulah, mengikut kajian terbaru ni, maknanya kita kata, golongan yang paling terdedah pada ghazul fikri adalah anak-anak muda.
Sebab mereka ni hidup dengan internet. Atau kalau orang tua ni mungkinlah tidak seteruk tu. Orang muda ni dia hidup dengan internet. Dia tak boleh tak ada telefon. Mana kalau internet dia mati, semua mati dah dia tu. Apa begitulah. Hak ni lah. Sebab itulah sekarang ni kalau di universiti, dimaklumkan kepada anak oleh beberapa orang pensyarah lah. Dia kata ustaz, dia kata di universiti lah ni, kata, budak-budak jadi sesak. Telefon terdedah pada liberalisme, ada semaya 3 waktu. Dia tak tahu pun tu ajaran Syiah. Cuma dia tengok, oh rupanya ada fiqh. Rukhsah 3 kali salat saja sehari. Orang panggil jamuk. Dia jamuk. Jadi 3. Oh, sesuai lah. Jadi dia boleh pergi kuliah. Dia tak perlu pergi keluar untuk semaya. Dah dia semaya dah. Dia gabung dah sahur ngasar tu. Relax dia. Lepas tu orang kata dia tak semaya. Dia kata popok jahil. Dia semaya dah. Benda tu berlaku. Oh na'udzubillah. Sebab itulah kita kena bertawus. Maknanya kita sebagai ayah kepada Tok kena bertawus. Bertawus pada Allah. Anak kita hidup di universiti tu tak tahu setahun mana. Sebab biasanya bapa bila anak masuk universiti dia seolah macam selesai dah tugas dia. Dia yakin anak dia akan selamat. Iya ke? Bahkan sebenarnya bila anak kita tu ketika peringkat rendah, peringkat menengah kita tidak isi dengan ilmu Islam, pemahaman tauhid, pemahaman akidah yang betul, kita gagal tarbiyah dengan kehidupan Islam, dalam keadaan yang begitu longgar, tiba-tiba masuk universiti, bahaya tu. Dia tak tahu apa satu. Pergi sana kalau jumpa dengan pensyarah yang baik, alhamdulillah. Ni maksud dalam perenggan ni. Jadi maknanya cabaran itu besar dengan sebab apa? Perubahan zaman itu. Bila ada ajhizah hadithah, alat-alat moden, itu bahaya. Kalau anak nak cerita ni, banyaklah hadis-hadis tak boleh agak sendiri lah. Asrama perempuan dengan asrama lelaki dah. Tiba-tiba ada jatuh dalam bilik dia. Itu biasa berlaku. Kalau musim-musim cuti, biasa berlaku. Itu yang disebut. Apa tu? Mudah. Sebab dia ada alat. Tak ada orang yang mari dia kata. Jadi mudah. Sebab alat perhubungan. Ini maksud ajhizah hadithah tu. Baik. Kerana itulah. Dia sebut balik. Kerana itulah. Yang dikatakan lebih selamat bila berada di rumah seperti yang disebut dalam hadis ini, sebenarnya kita perlu luaskan maksud kata-kata Nabi itu kalau kita boleh kawal penggunaan alat-alat moden ini. Makna duduk di rumah tu ya dalam hadis ni kata selamat tu zaman Nabi sebut. Jadi kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita ni, duduk di rumah ni tak selamat sebenarnya. Jadi kalau kita nak fahami kenyataan Nabi duduk rumah selamat, kita kena perluaskan lagi maksudnya, iaitu kita kena kawal penggunaan alat-alat telekomunikasi moden. Kena kawal tu. Bukan sekadar duduk rumah. Tu. Sebab duduk di masjid pun bawa telefon. Baik. Jadi alat-alat moden ini, dia mendatangkan banyak godaan pada manusia yang boleh menghilangkan akhlak manusia. Kehidupan dunia dia pun jadi tidak terkawal, apatah lagi akhiratnya, dan kerugian yang besar berlaku dalam setiap saat. Begitu ya. Oleh kerana itu kebahagiaan dan keselamatan dalam menjauhi fitnah dan selamat daripada keburukannya, seperti yang disebut oleh Nabi, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Bermaksud sebab dia terjemahan ini dia tidak berapa jelas. Maksudnya begini. Jadi apa yang Nabi sebut tentang keselamatan, kebahagiaan, maknanya dalam konteks zaman kita learn ini, kita kena kawal alat-alat moden tu. Itu maksudnya ya. Berdasarkan pada arak dia tu. Kalau kita tak boleh kawal, Dr. Yusuf Qaradawi pun ada sebut dalam artikel, dia kata sekarang ni kita tidak boleh elak daripada menggunakan smartphone. Tak boleh nak elak. Kita kata banyak keburukan, kebaikan banyak lagi sebenarnya. Sebab tu di situ dia terletak kepada kendiri kita. Bagaimana kita urus diri kita. Dan itulah kita perlu kepada hubungan kita dengan Allah perlu diperkukuhkan dengan cara sentiasa bergantung kepada Allah dengan kata a'udzubillahi minasyaitan. Itu maksud dia. Kalau tidak berat kita. Berat Sahabat Ana ni dia jaga sebuah asrama. Asrama tahfiz ni. Baru dia sebut kanan. Dia buat spot check.
Muka telefon tak boleh bawa sama. Buat spot check ada beberapa sekali 5 ruti kot. Jadi dia paksa pelajar tu buka. Nak password telefon. Bila buka tu terkejut besar. Dalam telefon dia tu ada belakang. Tak pelik-pelik lah. Tu. Siapa dia sebutkan dia kata, sakit kepala aku tak berasa malah dan jaga sama. Tak erti nak buat lagu mana. Jadi nak yang cabar dia berat. Cabar dia berat. Itu maksud dia. Tapi kalau nak selamat, kena hadapi. Tak boleh nak elak tu. Kita tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Cuma nak buat macam tu anak terkesan je kan. Dr. Yusuf Qaradawi sebut ni lama dah berbelah tahun dulu. Dia kata kita tidak, masa tu internet ni tidak meluas lagi lah. Dia sebut dah, dia kata masa tu timbul isu ni orang panggil TV. Ada setengah-setengah orang tu penulis-penulis lah di tanah Arab, dia kata untuk selamat TV tidak boleh ada dalam rumah. Ada kenyataan begitu. Pada waktu itu Dr. Yusuf kata tak kena. Kalau kita tak ada TV di rumah, silap-silap hari bulan dia lebih bahaya lagi. Apa tu? Sebenarnya kenyataan kata tak perlu ada TV sebab rosak kanak-kanak. Sebenarnya ibu bapa nak melepaskan diri daripada pemantauan terhadap anak. Lepas tu anak kita tengok lain. Pergi beli kicap pun 4 jam. Tengok TV kedai tu pada waktu itu. Pergi mana-mana. Jadi lebih baik kata Yusuf Qaradawi dari segi psikologi, biar kita tahu anak kita tu bagaimana. Biar dia ada TV. Jadi kita kena berkawan dengan anak kita, kena jadikan anak ni sebagai teman rapat, baru kita tahu masalah dia. Jadi kalau tengok TV, di situ kita beri pendidikan. Dia terpaksa gitu. Masa Dr. Yusuf Qaradawi sebut itu, kita tak nampak sangat. Zaman dah ni kita nampak. Bapa anak ni tak terbit rumah. Dia ada rumah sama. Rupanya ada masalah. Tu orang Rusi bila anak tak balik. Ingat tak? Bila anak tak balik rumah pukul 11 tak klik lagi. Lepas habis waktu sekolah tak klik. Rusi bapa. Lah ni tak. Siapa habis waktu sekolah tu siapa rumah lalu? Sebab di rumah ada wifi. Duk ala bilik tak terbit. Kuat baca budak ni. Rupanya duk benda lain. Benda-benda gitulah hadrat. Itulah dia dimaksudkan di sini. Kalau pok sendiri pun kena juga penyakit tu. Aloga. Anak tu kecil-kecil lah. Pok tu dulu kena dulu daripada anak penyakit tu. Tu hadrat. Tu kena fikir tu. Ni orang panggil fikir tentang masa depan kita. Masa depan kita ni hari akhirat tu. Bukan hari tua kita bukan masa depan kita lagi tu. Masa depan kita sebenarnya adalah selepas mati tu. Baik, habislah tu hadrat. Kita nak ambil pula sini al-mujibus sadis. Cuba tengok prinsip yang keenam, kasratud du'a wal luju' ila Allah. Dia ada kaitan lagi dengan al-mujibul khamis tu. Hak yang keenam ni memang dia ada kaitan. Kalau dalam bab yang kelima, prinsip yang kelima ni kalau kita nak selamat, dia tidak boleh kita hanya berpada dengan usaha dan pemikiran. Dia kena minta tolong dengan Allah. Hak tu prinsip yang kelima kita bincang tadi. Masuk pula prinsip yang keenam, tambahan di atas hak tadi, kena banyak berdoa wal luju' ila Allah dan juga kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Lujuk di mana? Laja'a ila ni mana berlindung kepada. Itu mal laja'a. Kita pergi dan kita berlindung kepada. Itu mana laja'a ila. Sebab tu al-luju' ila Allah, pergi berlindung kepada Allah, itu maksudnya. Itu maksud tajuk ni. Banyak berdoa dan banyak berlindung kepada Allah. Minta doa dan sebagainya. Baik, cuba kita tengok. Ini anak ambil sebahagian saja. Ni kita bincang tentang doa pula. Doa ni hadrat, dia orang panggil makanan umat Islam. Kalau makan nasi ke apa ni, dia panggil makanan fizikal. Doa ni makanan rohani. Dan dia senjata. Doa ni maksudnya gini. Bila anak sebut doa, jangan kita fikir doa lepas sembahyang. Tak. Bukan itu saja. Doa ni maksud nak terbit rumah, gapo dia doa Nabi ajar. Nak naik kenderaan gapo. Itu maksud doa. Bahaya sebab orang kita ni pendidikan tentang doa ni terlalu sempit. Bila sebut doa enggak, lepas sembahyang. Bila sebut doa enggak, lepas ambil wuduk, duduk atas tikar sejadah. Tidak maksud itu doa ni dalam perbincangan ini. Doa di sini maknanya kita mengiringi setiap perbuatan kita dengan kebergantungan kepada Allah. Itu mana doa. Tengok cermin, baca doa. Masuk bilik air, baca doa. Tu maksud dia.
Ataupun setengah ulama dia guna proses mentauhidkan kehidupan. Mana setiap kali kita bergerak, kita iringi setiap pergerakan kita dengan zikir dan doa hak Nabi ajar. Kena latih hak tu. Kita tengok cumi saja berapa kali sehari. Baca ke tak doa tu? Tak. Jadi hak tu saja balik mana dah kalau nak kira. Lepas tu naik kenderaan, turun kenderaan. Masuk dalam rumah, turun. Berapa kali masuk tubik rumah sehari-sehari tu? Pergi kedai. Dalam hadis, kalau kedai tu kecil, ada doa lain. Kedai besar, ada doa lain. Nak ayatnya banyak Nabi ajar. Mana kalau ambil hak lain juga, ini gong peringkat tinggi dia panggil. Kalau ambil hak lain juga. Dalam keadaan hak Nabi, tak ada nak amal. Dia ambil hak lain lagi. Itu gong peringkat tinggi bagian. Bukan peringkat rendah-rendah tak. Sebab hak Nabi ni, nak amal tak ada dah. Kita banyaknya hak Nabi. Tu maksud doa. Hak selepas maya tu salah satu saja doa. Enggak kita ni pula lepas maya pun duduk percaya tu imam. Tu imam berdoa. Sepatutnya hak tu imam doa tu sebagai tambahan lah. Hak kita sendiri hak mana. Jangan berpada dengan hak tu. Tu silap lah. Hak tu sebagai tambahan. Sebab hak sebenar doa sebenarnya kita sendiri. Hak tu hak asah dia. Hak orang lain doa pada kita tu, hak tu tambahan sahaja. Baik, cuba tengok wa du'a miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Wa idza 'alima al-'abdu annahu la najata fid dunya. Ana baca ni sebab ni muqaddimah kepada prinsip ni lah. Hak lain tu kita terus baca terjemahlah. Wala fil akhirah illa liman najjahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fal wajib an yatlubaha min fahiya biyadillah azza wa jalla wahdah fatlub najataka min Allah subhanahu wa ta'ala wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Baik, cuba tengok terjemahan sebelah tu. Doa adalah anak kunci kebaikan di dunia dan akhirat. Anak kunci. Makna kita tak akan dapat kebaikan kalau kita tidak berdoa. Itu maksudnya. Cuba tengok lepas maya. Tidak Nabi ajar kita. Lepas maya antara doa Nabi ajar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tu kena baca semua. Siapa isteri Nabi kata Nabi tak tinggal baca tu. Ya Allah ya Tuhanku. Tolonglah aku. Untuk aku beribadat kepada Engkau. Tolonglah aku untuk aku bersyukur kepada Engkau. Dan tolonglah aku supaya aku dapat melaksanakan ibadat ni dengan penuh ihsan. Dengan penuh ihsan ni kalau anda terjemah dalam konteks bahasa kita. Tolonglah biar aku beribadat. Ibadat aku tu biar jadi berkualiti. Kita tak semaya sekadar semaya gitu ya. Tak ada khusyuk, tak ada gapo. Semaya gitu. Sekadar pekoh kata sah ya. Bukan itu semaya sebenarnya. Sebab tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Ulama kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu bukan sekadar untuk sah tu. Semayalah kamu supaya aku semaya. Hak tu bukan bermakna semaya sekadar nak sah tu. Semaya yang ada kekuatan. Semaya yang memenuhi falsafah salat tu. Yang dikatakan semaya yang sebenar tu dia mampu membentuk diri sehingga kita tak buat maksiat. Semaya tu hak kita nak. Hak tu bukan semaya main-main tu. Kena semaya, kena jaga sungguh. Anak pun tak apa minggu depan, anak bui. Hafiz Ibn Hajar kata, bila seseorang itu nak semaya, 25 perkara dia kena jaga. Berdasar pada hadis Nabi. Waktu siap dah anak itu tu, nanti anak bagi minggu depan lah. Bila kita nak semaya ni hadirat, berdasar pada hadis kata Hafiz Ibn Hajar, penekanan Nabi, apa yang perlu kita buat sebelum semaya, jauh lebih ditekankan daripada selepas semaya. Selepas maya ni doa Nabi tu sebenarnya pendek lah. Kita jadi panjang sebab kita gabung. Hak sebelum semaya tu kena jaga lebih lagi daripada hak kita kena jaga lepas maya. Hak lepas maya tu lepas dah. Hak sebelum semaya tu penting. Gapo dia kena buat. 25 perkara. Berdasar pada hadis-hadis Nabi. Kesimpulan yang dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam syarah Muslim dia tu lah. Tak apalah tu anak bagi minggu depan lah. Som muka surat ya tu kita rank som muka surat, 2 muka surat mana satu lah untuk panduan kita.
Mana kena tengok semua tu. Gapo dia perlu kita jaga. Mana mari daripada rumah siapa sini lagu mana semua ada belakang lengkap dia sebut. Tu perlu sangat sebab semaya ni ibadat terbesar. Hak lain semua berada di bawah dia. Jadi kena jagalah. Solat tu dari segi bahasa Arab mana doa. Solat tu dari segi bahasa Arab mana doa. Sebab tu dalam semaya ni hadirat antara rukuk qoli tu kan, Al-Fatihah tu kan doa kan tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis tu kan doa tu. Baik. Cuba tengok lagi di sini. Doa ni adalah anak kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Bila mana seseorang hamba itu tahu bahawa tiada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali bagi sesiapa yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini hakikat. Secara imani, kita yakin atas dasar akidah, manusia ni akan selamat di hari akhirat bila Allah selamatkan dia. Bukan amalan kita hakikat. Nabi bersebut. La yudkhilu amalukum ahadakum fil jannah. Amalan seseorang kamu tidaklah hakikatnya dia yang memasukkan kamu dalam syurga. Tidak. Nabi kata gitu. Nabi pun sebut. Bukan amalan kita sebenarnya. Amalan kita ni hanya sekadar nak mendapat, nak meraih simpati Allah. Nak meraih rahmat Allah. Kalau kita nak buat kebaikan ni, kita nak dapat rahmat Allah. Sebab itulah ulama, dia guna dalam kitab, al-amal dalilur rahmah. Perbuatan kita buat ni, hak baik-baik ni, hak panggil amal soleh ni, dia dalil, sebagai dalil untuk dapat rahmat Allah. Itu maksud dia. Sebab itulah dalam hadis banyak. Nabi sebut seorang buat saja amalan, tiba-tiba boleh masuk syurga. Kerana Tuhan hakikatnya. Dengan adanya konsep syafaat, banyak perkara lah. Baik, tak apa. Nabi sikit lagi. Bila kita yakin bahawa sebenarnya yang menjadi penyelamat sebenar kita daripada azab neraka ni Allah Ta'ala. Itu mutlak. Nabi pun tak lihat ni. Allah takwil kepada Nabi pun Allah takwil. Bahkan Nabi bila dia nak syafaat, dia nak bagi syafaat kepada sesiapa di kalangan umat dia, dia kena minta izin dengan Tuhan. Bila Tuhan izin, baru dia boleh. Maknanya Nabi duduk hari akhirat pun maknanya dia kena buat, dia buat setiap dia nak buat tu, dia tidak boleh lepas daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu Islam kita ajar gitu supaya kita tidak tersilap bergantung. Kena jelas kita ni kena gantung ke siapa. Oh, silap pihak tu logah dia tak? Kau suka logah boleh kira. Baik. Jadi oleh kerana kita yakin bahawa Allah sahaja secara mutlak penyelamat kita, maka kita wajib meminta doa kebaikan kepada Allah dan wajib kita berserah diri kepada Allah semata-mata. Maka mintalah keselamatanmu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman maksudnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang aku. Bila ada hamba-mu tanya tentang aku, mu jawab gini. Allah jawab gini. Maka sesungguhnya aku ni dekat dengan Allah. Mu kena rakyat bahawa Allah ni dia sangat dekat dengan hamba-hamba dia. Sebab tu kita duduk di mana-mana pun kita boleh minta tolong dengan Allah. Kita boleh berdoa sebab Allah Maha mendengar dan dia Maha mengabulkan doa. Bahkan dalam setengah riwayat Allah ni dekat dengan kita, lebih dekat lagi daripada dua urat kita ni, urat tengkuk. Ada riwayat lain dekatnya Allah dengan kita lebih dekat daripada dua tali kasut kita. Di antara kiri dan kanan. Itu bahasa untuk menggambarkan dekatnya Allah dengan kita. Bapa duk minta dengan hak jauh ni? Tu. Sebut lagi kepada dia, aku inilah Tuhan yang Maha menerima permintaan, memakbulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Oleh kerana itu, hendaklah mereka memohon kepadaku sahaja dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam firman yang lain, Allah berfirman yang maksudnya, berdoalah kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Nescaya aku akan perkenankan baginya. Jadi hak ni hak kita duk bincang ni hadirat, sebenarnya perbincangan ini berkait dengan hubungnya kita dengan Allah. Hak kita duk bincang ni. Jadi kalau kita berjaya memperkasakan hubungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maknanya
makhluk Allah tidak boleh mempengaruhi kita. Tu kena jaga tu. Ana tak ingat ni kata-kata siapa, tapi sahabatlah. Ana pernah baca, mana ada sahabat Nabi kata, kalau manusia tu banyak minta tolong dengan manusia, hubungan dengan Allah jadi kecil, tidak besar. Begitulah seseorang yang banyak meminta dengan manusia, berharap pada manusia, maka hubungan dia dengan Allah jadi kecil. Sebab tu saya nak bakal kata aku, kalau tali cemeti aku jatuh daripada kuda pun, aku akan turun ambil sendiri. Tak akan minta dengan orang. Tidak kata tolong ambil kak, dia punya kayu cemeti tu jatuh, tak, aku akan ambil sendiri. Sebab apa? Sebab hubungan dengan manusia ni banyak dah kita guna dalam kehidupan kita. Kita kena perkasakan hubungan kita dengan Allah SWT. Itu maksud dia. Hak ni hadirat. Hak ni orang panggil, ialah, ana tidak nak guna istilah tu lah. Ni lah sebenarnya orang panggil tasawuf tarikat ni lah. Tapi dalam konteks Quran, dalam konteks hadis. Hak ni lah. Yalah ni. Hak ni Nabi ajar siapa sahabat dikatakan kuntum khaira ummah. Ni lah ajarannya. Jadi kalau kita ni nak kebaikan, jadikan destinasi utama kita masjid. Tak dapat tidak. Tak boleh lagi. Begitulah hadirat. InsyaAllah untuk sesi akan datang, kita akan sambung hal ni. Dan insyaAllah nak akan bagilah dia punya 25 perkara tu. Sangat bagus untuk kita hayati. Supaya semaya kita ni ada kekuatan. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.